Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan pil hijau. Your daily dose of green pill is here. So hari ini kita nak memperbincangkan tajuk yang sangat berkenaan dengan apa yang berlaku di dunia sekarang. Okay, baru-baru ni kita menghadapi masalah kenaikan harga dan masalah particularly dekat kenaikan harga barangan mentah, iaitu macam sayuran dan juga kita panggil bahan-bahan makanan. Jadi kita nak explain hari ni kenapa fenomena ini berlaku dan macam mana untuk tangani masalah ni. Sebelum kita mulakan topik hari ni, saya nak perbincangkan sikit tentang ekonomi dan Islam, kerana dua tu tidak dapat dipisahkan. Okay, saya explain kenapa. Masa zaman Rasulullah, dalam hari-hari terakhir baginda, dia ada satu event yang dinamakan Hajjatul Wada', iaitu the farewell Hajj. So masa tu ada beberapa wahyu yang diturunkan. Okey, tapi yang paling kita nak tekankan ni adalah di mana Allah mengatakan, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian din kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kalian, dan aku telah reda Islam itu sebagai din untuk kalian. Apa yang menarik dalam ayat ni adalah Allah telah menerangkan bahawasanya Islam itu telah sempurna. Tetapi di dalam masa yang sama, selepas Hajjatul Wada', ada satu event yang dipanggil Khutbatul Wada', iaitu the farewell sermon, di mana Allah turunkan lagi satu ayat yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Ayat ini sangat menarik perhatian kita kerana selepas Allah sendiri mengatakan yang dia telah sempurnakan Islam, datang lagi arahan untuk meninggalkan sisa-sisa riba. Ini kerana waktu tersebut ada certain sahabat yang masih mengutip dan memungut sisa-sisa riba, dan membuatkan Allah menurunkan ayat ini. Jadi apa implikasi dia? Maka jika kamu tidak mengerjakan, yakni meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahawa Allah dan Rasulnya akan memerangimu, dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Jadi sangat keras amaran Allah kepada mereka yang mengambil sisa riba, walaupun pada waktu tersebut Islam telah disempurnakan. Jadi kita dah jelaskan ayat-ayat yang datang selepas daripada ayat Islam itu telah disempurnakan adalah ayat-ayat tentang muamalat ataupun bisnes ataupun ekonomi, kerana ianya saling berkait. So muamalat ni dia mendatangkan wang, dan wang tu adalah source of ekonomi kepada umat Islam dan juga mereka yang berada dalam satu kawasan yang sama. Jadi apa kita nak sampaikan kat sini? Walaupun ad-din tu telah sempurna, tetapi masih lagi ada orang yang mengamalkan riba. Jadi untuk mereka yang sangat marah jika kata Islam itu belum sempurna, dia harus memahami yang Islam itu sentiasa a work in progress. Dia tidak akan sempurna selagi kita tidak menyempurnakan ayat-ayat Allah. Buktinya Rasulullah sendiri tidak dapat menghalang semua orang daripada mengamalkan riba. Ini kita kata dalam penghujung kita panggil nyawa Rasulullah, masih lagi ada orang yang mengutip sisa riba, walaupun ad-din itu telah disempurnakan. Jadi saya nak sampaikan bahawasanya Islam itu dia tidak datang dahulu. Semasa di Gua Hira masih belum ada lagi kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Okey. Jadi apa yang berlaku adalah Islam itu datang secara berkala dan sedikit demi sedikit sampai ianya disempurnakan pada Hajjatul Wada'. Okey. Tetapi even selepas ianya disempurnakan, masih ada orang yang tidak mempraktikkan. Kerana kitab ini, Al-Quran ini adalah hanyalah teori kepada macam mana untuk mendapatkan kehidupan yang salam, iaitu peaceful.
Islam adalah salam. Tetapi dari sudut praktikalnya adalah daripada Rasulullah itu sendiri. Itu yang kita panggil as-sunnah. As-sunnah tu cara untuk mempraktikkan apa yang ada di dalam kitab tersebut. Tetapi di dalam Al-Quran tidak menyebut as-sunnah tu sebagai cara Rasulullah. Apa yang disebut adalah al-hikmah. Al-hikmah itu adalah cara Rasulullah, iaitu wisdom, hikmah, menghukum, cara dia hukum, menghukum hakamkan kita panggil ayat-ayat Allah ni. Macam mana dia mempraktikkannya. Jadi, kita jangan tengok Islam ni sebagai agama perkataan-perkataan saja. Ianya adalah sebagai ad-din, cara hidup. Maksudnya kena ada example. So example mereka adalah Rasulullah. Jadi apabila example tu telah ditunjuk, maka ada sahabat-sahabat yang menuliskan example tersebut yang kita panggil hadis. Hadis tu bukan sunnah lagi. Hadis tu adalah narration. So narration kepada bagaimana Rasulullah mempraktikkan Al-Quran. Jadi walaupun selepas Allah kata Allah dah sempurnakan ad-din tu, masih ada lagi yang mengamalkan riba. Maksudnya kita sekarang pun menghadapi masalah yang sama. Okey. Kerana Islam itu tidak akan mencapai kesempurnaan selagi kita berada dalam kemiskinan. Dan kemiskinan itu adalah puncanya adalah riba. Jadi riba tu punca kemiskinan yang di mana membuatkan kita makin tertekan. Jika kita tertekan dalam kemiskinan, maka kita tidak akan dapat ad-din yang salam, iaitu peaceful. Islam itu salam. Sebab tu kita perlu ada sistem yang membuatkan kita rasa selamat dalam tu. Jadi walaupun Rasulullah tidak berjaya untuk menghalang semua orang daripada mengamalkan riba, tetapi baginda berjaya untuk meningkatkan kualiti hidup orang-orang Arab di Mekah dan Madinah ketika itu. Jadi apa yang saya nak sampaikan adalah pentingnya untuk usaha. Allah yang menentukan result dia. Jadi di sini saya nak explain kenapa kita makin miskin. Jadi ada 3 faktor. Yang pertama, riba duit kertas. Riba dalam ekonomi. Yang kedua, hutang yang berlebihan, yang juga terlibat dengan riba sekali. Yang ketiga, market saturation. Yang pertama kita kena explain apa itu riba dan macam mana dia bermula. Okey. Walaupun kita sudah lama menghadapi riba ni, kita tak faham macam mana sistem itu berlaku. Jadi saya explain satu persatu. Yang pertama, dahulunya wang kertas kita ni di-link dengan gold. Jadi bermaksud kalau ada $1 tu bermaksud ada 1 gold coin. Ya, 1 dinar. Jadi dinar ni dia link kepada central bank. So central bank tu yang issue paper money tu. Dia mengeluarkan atau print duit based on berapa stok dinar ataupun gold yang ada. Jika ada 100 dinar, maksudnya 100 duit kertas yang dia ada. Itu macam lebih kurang macam tu dia punya nisbah. Jadi dengan duit itu kita gunakan untuk membeli barang. Dalam example ni saya buat dia beli brokoli lah. Dia beli sayur ni. Jadi bermaksud duit tu hanyalah intermediary. Maksudnya dia perantara. Dia bukan duit sebenar, dia hanyalah perantara. Jadi kita tengok dalam example ni. Jadi bila paper money tu dia digunakan untuk beli brokoli tu, maka orang yang menjual brokoli tu dia mendapat duit yang sama. Dengan duit tersebut dia boleh beli gold coin yang nilainya sama dengan duit kertas tersebut. Ini adalah fungsi utama duit kertas pada mulanya. Dan pada tahun 1971 duit kertas itu telah di-unlink dengan gold, di mana membuatkan duit kertas itu tidak lagi dinisbahkan dengan dinar. Jadi, apa yang berlaku adalah
central bank ni yang mengeluarkan duit kertas ni, yang print duit kertas ni, dia boleh mengeluarkan lebih banyak duit kertas daripada stok dinar yang ada di dalam bank tersebut. Maka dia ada kita panggil leeway. Jikalau orang tak cukup duit, dia boleh print saja. Itu permulaan kepada riba duit kertas. Jadi apabila duit tersebut telah diprint lebih daripada stok yang ada, maka apabila seller yang sama tu, dia nak claim balik duit tu, dia terpaksa claim dengan 2-to-1 ratio. Okey, maksudnya 2 duit kertas baru dapat 1 gold coin. Ini adalah example lah. Jadi as dia print lagi banyak, maka nisbah kepada gold coin versus dengan duit kertas itu makin bertambah. Jadi kita mungkin memerlukan lebih duit kertas untuk claim 1 gold coin yang sepatutnya memerlukan 1 duit kertas. Jadi apabila ini berlaku, maka harga barangan walaupun kekal sama, tetapi duit itu yang devalue. Kerana apa? Duit tersebut telah susut nilai sebabkan central bank itu print money lebih daripada stok dinar yang ada dalam bank. Jadi itu adalah sebab kenapa duit kita, duit kertas ni makin lama dia makin murah. Jadi daripada 1971, dia dah plan untuk cut the link between gold dengan paper money untuk mereka adakan pinjaman yang berbentuk riba. Okey, pinjaman yang di mana mereka boleh print out money berapa banyak yang mereka nak tanpa limit. Okey, jadi kita tengok macam mana sepatutnya seorang banker tu memberi pinjaman. Kita tengok di sini. Lending with integrity tu adalah bila bank tersebut memberi pinjam kepada orang ramai menggunakan duit yang dia ada. Bermaksud jika dia ada 100% duit, dia hanya menggunakan 30% duit yang dia ada untuk memberi pinjam kepada orang ramai. Tetapi sebaliknya yang berlaku, apa yang Rothschild buat, kerana Rothschild yang memulakan teknik ni, kita panggil teknik sihir wang kertas. Sihir wang kertas yang digunakan dalam pinjaman riba. Okey, kita tengok macam mana dia buat. Apa yang Rothschild buat adalah berbeza kerana dia create money apabila orang datang pinjam. Jadi sihir ni hanya boleh berlaku apabila ada beberapa orang meminjam. Sebab tu dia boleh buat kita panggil non-existent money. Bermaksud kita meminjam bunga mereka. Kita tidak meminjam duit mereka, kita meminjam bunga dia. Ini hanya boleh berlaku apabila mereka cut the link between gold dan juga duit kertas tersebut. Jadi apabila anda membayar, anda bayar kepada Rothschild directly. Jadi money supply dia punya money supply yang modal utama dia tidak berubah. Malah bertambah jika anda bayar. So dia makin kaya kerana duit tu tak disentuh. Tetapi jika anda keep on meminjam daripada bank, anda akan dapati bahawasanya duit bunga itu makin besar. Kerana lagi ramai orang pinjam, lagi besar bunga tersebut. Jadi lagi besar bunga tersebut, lagi besar non-existent money ni. Mula-mula saya ingat, bila kita pinjam kat bank tu, kita pinjam secara fractional reserve. Tetapi ada satu orang yang di mana dia lah guru saya when it comes to commercial banking. Nama dia Abdul Manap Abdul Wahab. Dia bekas CEO Bank Muamalat. Dan apa yang dia explain adalah apabila kita meminjam daripada bank, bank create the money out of thin air. Ni yang saya explain. Dia create money out of thin air tu. Yang anda pinjam tu money out of thin air, bukan money yang ada secara intangible. Jadi apa kesannya? Ini yang dipanggil riba an-nasi'ah, iaitu riba penangguhan. Jika anda tengok graf ni, initial modal dia adalah yang biru ni. Kecil je kan? Jadi apabila masa tu berlalu, duit itu bertumbuh dengan sendiri. Okey? Yang inilah kita dikatakan menggunakan
riba sebagai perniagaan, di mana Allah larang betul-betul. Jadi apabila duit yang non-existent ni berkembang, apa yang berlaku adalah dia akan circulate duit ni dalam ekonomi harian. Maka bila kita buat jual beli, duit tersebut akan susut nilai dengan lebih cepat dan duit tu makin lama makin murah. Jadi apabila kita nak claim gold menggunakan duit kertas ni, makin lama gold tu akan, price dia akan makin mahal. Dan ini juga menyebabkan harga barangan tu jadi makin mahal as time goes by. So itu yang berlaku sekarang ni, di mana ada satu orang ni dia tunjuk gambar yang masa dulu kita boleh beli goreng pisang banyak kan. Sampai sekarang ni kita boleh beli dia punya kulit pisang tu je. Nampak, dengan duit yang sama. Kerana terlalu banyak fake money atau non-existent money yang di-issue oleh Rothschild and diorang punya anak-anak syarikat ni, banking sector ni, yang membuatkan duit tu susut nilai dengan lebih cepat. Jadi bila anda meminjam daripada bank, anda meminjam untuk contoh kereta ataupun rumah, anda meminjam tu tidak salah, anda nak meminjam. Cuma apabila anda pinjam, mereka create money out of thin air dan dia akan membuatkan duit tu susut nilai, maka lagi ramai orang meminjam daripada bank, makin miskinlah penduduk dunia. Percaya atau tidak, inilah sihir yang mereka adakan. Secara teorinya, kalau kita nak halang masalah ni daripada berlaku, kita boleh buat dua benda. First yang kita boleh buat adalah kita stop meminjam daripada bank. Yang kedua, kita boleh cut central bank tu. Di mana apabila kita cut central bank tersebut, nilai wang yang ada tu akan automatik menjadi ratio sama dengan gold dinar. Itu yang membuatkan duit tu menjadi nilai yang seperti sebelumnya. Jadi apabila anda buat dua perkara tu, duit riba akan makin mengecil over time. Dan as a consequence, harga sayur pun akan return to normal. Okey, penyebab kedua yang membuatkan kita makin miskin ialah hutang. Jadi hutang yang kita ada sekarang ni adalah hutang yang non-existent dari sudut value money dia. Jadi bila kita tengok dalam hidup kita, kita ada MAD, the MAD life, iaitu money, asset and debt. Jadi bila kita perhatikan kat sini, selagi kita tidak membayar hutang itu, aset-aset yang kita beli daripada bank itu, yang termasuk kereta ataupun rumah, itu bukan lagi milik kita selagi kita tidak bayar penuh. Jadi masalah yang kita hadapi, macam yang kita berbincangkan tadi, apabila duit kertas itu devalues over time kerana riba, maka walaupun anda ada satu amount of money yang kita panggil currency, contoh MYR, anda ada duit ringgit, anda simpan RM1,000, anda biarkan dalam masa 10 tahun. Duit RM1,000 tu, walaupun dari sudut dia punya nombor tu 1,000, tapi nilai dia susut. Apabila nilai dia susut, maksudnya anda perlu menggunakan duit yang lebih untuk membayar jumlah hutang yang sama. Tambah dengan riba lagi, bunga dia. Jadi riba kedua yang kita nak sampaikan adalah riba al-fadl. Inilah riba yang kita panggil riba ketidaksetaraan antara dua wang. Nampak tu? Dacing tu dia tak seimbang. Kerana kita tengok paper money dia berbeza dengan gold and silver secara value dia. So gold and silver pula dia berbeza value dengan cryptocurrency. Maka bila kita nak tukar antara duit ni, kita termasuk dalam perbuatan riba, iaitu riba al-fadl. Jadi solution yang saya nak sampaikan adalah simpan gold. Jadi bila anda simpan anda punya gold as commodity, maka anda akan dapati walaupun masa itu berlalu, anda punya gold punya aset tu tidak susut nilai. Jadi bila orang tengok graf naik turun gold tu, adalah bukan harga gold tu yang naik turun. Itu adalah harga USD yang naik turun. Yang membuatkan harga gold tu naik turun. Okey? Kerana
Ianya bukan satu rahsia yang di mana satu dinar itu adalah sama nilai dia dengan satu kambing. Nampak? For almost 1,500 years, kita ada nilai dinar yang sama. Apa yang berbeza adalah nilai mata wang. Itu yang membuatkan harga dinar itu naik turun. Jadi, kenapa masalah ketidaksetaraan wang ni? Kenapa Allah larang riba ni? Adalah kerana kita tengok, apabila kita nak beli satu kambing, contoh kita punya duit RM1117 bersamaan dengan satu dinar. Dua-dua ni boleh beli satu kambing. Jadi kita tengok satu Bitcoin ni, dia boleh beli 180 kambing mengikut harga market sekarang lah. Jadi kenapa tidak boleh buat macam ni? Kerana harga Bitcoin ni volatile. Tak mungkin kita boleh beli 180 kambing dengan harga 1 BTC. Tu esoknya kita boleh beli, kita kehilangan suku daripada kambing tersebut. So jadi kita tengok, jika duit kertas itu turun nilai dia, maka dia boleh beli separuh je daripada kambing tersebut. Jadi kita tengok, gold tu dia maintain tau. 1 dinar, harga dia bersamaan dengan satu kambing. Walaupun BTC dia dah turun nilai dia sampai kita boleh beli hanya suku kambing, 1 dinar still boleh beli satu kambing. Dia tak akan bertukar. Jadi kambing tu adalah penyelamat kepada duit dinar. Okey, jadi nak sampaikan value sesuatu wang itu harus dinisbahkan kepada natural resources sebenarnya. Kerana dari situ adalah kita punya basic needs kita. Kita boleh tukar benda ni dengan mungkin dengan rice ataupun dengan apa-apa makanan harian kita. Supaya kita tahu yang kita nak memiliki wang itu untuk membeli keperluan kita. Itulah kita panggil kelebihan wang dinar. Jadi apa yang saya boleh recommend untuk anda menyelesaikan masalah money devaluation ni adalah anda boleh beli gold bila anda ada duit sebagai simpanan komoditi. Kerana bila anda beli gold sebagai simpanan, ianya bukan riba. Kerana anda beli sebagai komoditi. Sama seperti jika anda beli barang kemas dan anda simpan. Dan anda hanya jual emas tersebut untuk membayar hutang atau jika anda tidak ada duit. Okey? Itu tidak dikira riba. Apa yang dikira riba adalah anda menjadikan pertukaran mata wang itu, transaksi pertukaran mata wang itu sebagai cara untuk mendapat wang yang lebih. So jadikan dia sebagai bisnes seperti foreign exchange, forex. Anda menukarkan satu nilai wang dengan another mata wang yang berbeza nilai dia. Kemudian anda jual bila harga dia naik. Itu dipanggil perniagaan menggunakan riba. Jadi itu yang Allah larang. Jika anda beli gold tu untuk simpanan, Allah tak larang perkara tersebut. Jadi di sini anda kena faham. Riba tu harus ada transaksi. Jadi hanya pertukaran antara dua wang tu belum lagi menentukan sama ada dia riba atau tak. Okey, dia kena ada dia punya efek dia dulu. Jadi untuk membantu anda semua yang melihat video ni untuk membeli emas, anda boleh kontak kawan saya ni iaitu Izwan Hussein dengan pergi ke website dia www.publicgold.me/Izwan Hussein. Saya tidak mendapat apa-apa wang daripada recommend ni. Cuma kenapa saya nak anda jumpa dengan dia? Kerana dia boleh explain bagaimana nak beli emas dengan cara yang paling efisien. Kalau ikut saya main beli je. Saya ada duit, saya beli. Tapi kalau anda mempunyai duit yang sikit dan anda nak beli secara efisien, anda kena ada orang yang faham tentang market emas ni. Jadi Izwan ni dia boleh explain bila yang kita harus beli, bila kita patut simpan je. Okey. Kerana dia juga seorang yang memahami ilmu eskatologi. Ataupun orang yang faham tentang akhir zaman dan ilmu al-ihsan. So saya tak nak anda beli emas saja, saya nak anda juga ditarbiah oleh dia supaya anda faham yang kita menyimpan wang ni bukan untuk kaya. Kita menyimpan wang untuk security family kita.
Ini yang kita kena faham. Menyimpan wang itu tidak salah, tetapi tujuan kita menyimpan tu adalah perlu diperhalusi lagi. Jadi untuk orang yang dah follow channel saya, anda sepatutnya faham yang di mana kita akan menghadapi beberapa masalah di masa yang akan datang. Jadi kita tak nak jadikan hidup kita ni terlalu paranoid. Tapi kita tak nak juga jadikan hidup kita ni terlalu bersukaria. Kita harus berada di tengah, iaitu the middle way tu. Bersederhana. Maka bila orang tu dia belajar tentang sesuatu ilmu yang memberikan dia manfaat dunia, maka ilmu itu untuk dimanfaatkan sebagai bentuk mendapatkan security and peace. Salam tu. Kerana Islam tu salam. Kita nak dapatkan peace and security. Bila kita terlalu strict, kita akan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan. Okay. Kerana kita tidak memahami proses hukum hakam tu. Jadi Izwan ni dia boleh bantu dalam bagi korang a bit of balance, okay, between kita punya dunia tu, macam mana kita nak manage, dan juga macam mana kita nak mendapatkan keredaan Allah di akhirat. Itu yang penting. Itu yang saya dan kawan-kawan saya semua nak sampaikan. Sebab itu adalah cara kita nak menuju, kita panggil as-sirat al-mustaqim tu. Jadi permasalahan terakhir yang membuatkan kita makin miskin ialah market saturation. Jadi saya explain apa tu market saturation. Jadi kita tengok cycle of business destruction yang saya dah buat ni. Masalah yang kita ada sekarang ni dalam business e-commerce ialah kita mengambil barang daripada supplier atau source yang sama, iaitu Alibaba ataupun madeinchina.com atau dhgate.com ataupun kebanyakan kita panggil supplier China, okay? Bila kita ambil daripada satu source yang sama dan kita jual pula barang yang lebih kurang sama, dan juga kita market dia dan advertise dia dekat platform yang lebih kurang sama, maka implikasi dia ada banyak. Jadi bila barangan dia sama, supplier pula dia ada, kita panggil price war antara supplier ni. Kadang-kadang supplier ni dia go through agent tau. So ni supplier kilang. So supplier kilang dia pergi ke agent. Agent kepada supplier kilang ni kan. Jadi bila ejen ni dia ambil barang yang sama, contoh daripada Alibaba ni, kebanyakan dia ambil daripada kilang yang sama kan. Jadi mereka ni dia dah ada markup price dia. So bila dia nak jual kepada seller pula, dia kena bergaduh price tu. So jadi pengilang tersebut pun dapat duit yang sikit. Jadi bila diorang dah murahkan harga betul-betul dan bagi kat seller, yang beberapa seller ni pula bila dia pergi kat satu platform yang sama, contoh Shopee, mereka compete price tu. Dia compete price tu sampai kita panggil price tu margin dia terlalu sikit. Okay, ni boleh kill the market tau. Jadi seller tu dia ada advertising and keyword war tu. Bila dia ada keyword war tu, bermaksud bila barangan yang dijual tu lebih kurang sama, dia ada pergaduhan keyword. So bila dia ada pergaduhan keyword, so makin lama harga keyword tu makin mahal. Sebagai contoh, saya jual matcha saya ni kan. So tengok harga keyword yang saya bid, iaitu daripada dua keyword ni, matcha atau matcha powder. Jadi 7 bulan lepas harga dia dalam beberapa ringgit saja, RM1 ke RM3. Apabila sampai je akhir tahun, harga dia dah melonjak kepada lebih pada RM10. Jadi macam mana kita nak compete? Kerana bila kita menggunakan sistem macam ni, orang yang lebih banyak duit mempunyai lebih banyak peluang untuk menang keyword war ni. Jadi dia jadi ada satu ketidakadilan dalam sistem ni. Komplikasinya, kedua-dua seller dan supplier dia mendapat untung yang sedikit. Yang mendapat untung yang lebih ialah big tech company. Jadi bila big tech company ni, iaitu kita panggil yang empat ni lah, Shopee, Lazada, Facebook dan Google, bila dia tak control, dia tak ada price cap kepada keyword tu, maka apa yang akan jadi adalah
the war for keyword tu makin lama akan menjadi makin kompetitif, dan as a result dia jadi makin mahal. So sebagai seller, kita ada masalah untuk placingkan kita punya produk tu ke market tersebut, kerana ada satu teknik yang dipanggil cost per purchase. Okay, bila dia menggunakan teknik cost per purchase ni, maksudnya kalau kita ada kita panggil advertise RM40 baru seorang beli. Bila semua orang menggunakan teknik ni, maka apa yang berlaku adalah harga barang yang sama tu takkan dapat untung dah. Dalam RM40 ad spend, baru satu purchase. So korang kirakan benda ni, take into account dalam pricing korang. Bila korang buat macam tu, makin lama the cost per purchase tu makin tinggi jadi. Dia bukan makin rendah. Nampak tak sihir dia kat situ kan? Korang ingat bila korang buat macam tu, korang dapat untung, tapi sebenarnya korang makin rugi. Orang lain rugi, korang pun rugi. So solution yang kita ada for now, saya nampak live selling tu lah sebagai salah satu bentuk kita panggil temporary solution. Dia bukan permanent solution, dia temporary. Kerana walaupun kita dapat jual secara live, tapi kebanyakan orang tengok live ni hanya untuk tengok barang, bukan untuk beli. Kerana orang beli apabila mereka ada wang. Jadi saya dapati di akhir tahun ni, saya tak tahu, anda yang tengok ni boleh komen dekat section tu. Bagi tahu macam mana bisnes anda berjalan. Adakah ianya rancak seperti biasa ataupun makin merudum. Tetapi saya tanya beberapa orang yang juga jual di e-commerce platform, yang mengatakan jualan makin merudum. Bermaksud kita buying power, purchasing power orang Malaysia makin lama makin merudum. Ini dibuktikan dengan harga sayur tu naik. Maksudnya money tu, yang saya cakap tadi, money tu dah devalue terlalu banyak, sampaikan nak beli barang-barang lain pun tak boleh. Jadi orang yang nak jual, nak buat bisnes ni, dia akan menghadapi satu masalah yang baru, di mana mereka akan mengalami kerugian sedikit bila ekonomi itu merudum. Sebab tu saya tekankan build on personal platform ataupun your own platform. Jangan mengharapkan platform big tech ni, Shopee, Lazada, Google atau Facebook. Okay, bukan jangan mengharapkan. Maksudnya jika anda fokus dekat sana je, anda akan membuatkan keyword war tu, the bidding price tu makin tinggi. Sebaliknya kalau korang ada website sendiri, bila ada website sendiri, ada contoh ada YouTube channel sendiri yang jual barang ke apa kan, ataupun TikTok account ke apa, maka anda spreadkan, kita panggil bidding war tu kepada beberapa platform. Tak adalah dia orang je kau untung, betul tak? So bidding price tu akan jadi even lah. So ada bagusnya bila beberapa platform marketing keluar at the same time. Contoh TikTok, apa yang lain yang baru-baru keluar ni kan. Maka bidding price tu akan jadi more even lah. Tapi ni pun kita tak panggil permanent solution. Cuma for now lah kita nak survive, betul tak? Lagi satu branding tu, anda kena rajinkan diri tukar brand tu, ataupun memasukkan label kepada brand anda. Bukannya untuk kita menaikkan price tu saja-saja, tapi untuk kita avoid competition dan juga avoid keyword war tu. Supaya apabila kita buat begini, contoh saya jual matcha kan. Okay, mungkin ada orang lain jual matcha yang sama dengan saya, tapi saya menambahkan matcha saya dengan packaging yang lawa. Okay, apabila saya buat begitu, apa yang berlaku adalah saya tak perlu compete dengan seller lagi satu ni yang mungkin jual matcha yang sama. Okay, jadi bila saya tak payah compete dengan dia, maksud harga tu, dia boleh main harga dia, saya boleh main harga saya. So kalau semua orang jual matcha yang sama dekat online yang menggunakan keyword yang sama, maka susah kita akan membuatkan harga matcha tu makin lama makin rendah. Jadi bila harga matcha tu makin rendah, supplier matcha tu dia akan menghadapi kerugian. Jadi bila banyak supplier menghadapi kerugian, maka apa yang berlaku adalah ekonomi tu tidak berjalan. Kerana realitinya ekonomi kita berjalan
atas dasar ada orang buat bisnes. Dia bukan jalan atas dasar corporation sebenarnya. Dia sebenarnya bisnes tu yang membuatkan ekonomi berjalan. Sebab tu bila kita buat teknik branding ni, maksudnya kita do the supplier a favor sebenarnya. Dengan tidak kita tak tekan dia. Tu saya kata solution kita kena respect supplier tu punya price. Bila kita respect supplier tu punya price, kita tak tekan dia, dia akan teruskan bisnes dia dengan lebih baik, kita pun akan teruskan bisnes kita dengan lebih baik. Jadi kalau kita tak buat macam tu, kita just okay, sekarang ni ada lagi masalah baru bila orang buat dropship. Dia tak ada barang tu lagi, okay? Tapi dia market kat Shopee dengan Lazada barang yang dia tak pegang. Bila dia buat macam tu, dia boleh letak price tu sesuka hati. Dia boleh lowkan price tu kan. Sedangkan ada orang lain yang beli barang yang sama dan simpan stok untuk jual. Maka bila ramai sangat buat dropship macam ni, maka apa yang berlaku, harga barangan tu makin lama makin rendah. Itu yang akan membuatkan supplier mati bisnes dia, kita pun mati bisnes. Jadi jangan buat macam tu. Kenapa saya ingatkan ni? Terutamanya kepada orang-orang Islam. Rasulullah apa yang one of the first thing yang dia nak settlekan masa dia nak betulkan umat dia tu, dia perbetulkan cara muamalat dulu. Ketidakadilan dalam bisnes. Kena betulkan benda tu dulu supaya kita semua dapat equal opportunity. Okay, kita tak dapat equal outcome, tapi kita dapat equal opportunity. Maksudnya, contoh, orang ni dah kaya. Okay, bila dia beli barang baru, dia, of course dia ada banyak starting modal, betul tak? Tapi Islam datang untuk membantu orang yang tak ada duit ni untuk buat bisnes sebenarnya. Sebab tu dia adakan zakat, sebab tu dia adakan baitul mal. Ini semua untuk membantu orang-orang yang tidak berkeupayaan untuk buat bisnes, supaya bila ramai orang membuat bisnes, maka ramai orang boleh hire orang. Bila ramai orang boleh hire orang, ekonomi tu berjalan dengan lebih cepat. Sekarang kita menghadapi masalah kapitalis tu yang nak kontrol semua benda. Okay? Itu yang membuatkan kita makin lama makin miskin, tetapi ada orang yang makin lama makin kaya. Jumlah orang yang makin kaya makin sikit, jumlah orang yang makin miskin makin ramai. Sebab tu saya kata jangan manjakan big tech company ni. Saya banyak kali bergaduh dengan big tech company. Contoh Shopee kan. Saya buat live and then saya promote Habbatus Sauda contohnya. And then saya kata Habbatus Sauda ni boleh membantu COVID-19. Beberapa kali saya buat, lepas tu kena ban kan. Saya cakap je kat diorang, kalau teruskan ban ni saya nak saman je. Terus diam diorang kan. Maksudnya bila kita bagi terlalu banyak power kat diorang ni akan menjadi diktator nanti. Kita kena berhati-hati. Sama macam Google kan, saya kata saya kena ban dengan Google kan, ada account limitation. Lepas tu saya call dia, lepas tu saya explain kenapa macam ni kan. Tu dia tak datangkan sebab. Lepas tu kita tekan dia sebagai customer, kerana kita membayar dia untuk ads kan. Maka kita ada rights. Okay, kita ada rights untuk bagi tahu diorang yang okay, korang ada sebab kita. Okay, korang jadi kaya sebab kita menggunakan produk korang. So korang jangan tekan kita. Bila aku nak cakap sesuatu yang against korang punya values, yang against korang punya agenda, you have to accept the freedom of speech tu. Faham tak? So maksudnya bila saya upload ni dekat YouTube, kalau kita tak tekan YouTube lama-lama dia akan jadi dictator lah. Kita cakap sikit ni tak boleh, cakap tu tak boleh. Sama macam Shopee dah start macam tu. Lazada pun sama. Bila satu Lazada dia buat apa tau? Bila kita masuk as new seller, kita tak boleh nak ada kita panggil ad solution tu. Maksudnya kita tak boleh buat ad. Kita kena tunggu ada sale dulu. Saya cakap dengan Lazada, saya ni seller baru ni, macam mana saya nak buat sale kalau tak ada ad? Betul tak? No, kita kena bagi tahu orang. Lepas saya bagi tahu tu, baru dia orang bagi saya ad solution tu. Maksudnya
Kita bukan nak kata kita tak perlukan dia orang langsung. Kita nak kata ada mutual, okay? Kita ada mutual interest. Okay, aku nak buat bisnes, korang pun nak buat bisnes. Apa kata korang jaga kita, kita jaga korang, okay? Sama-sama jaga kita. Kita jaga kita kan. Sekarang ni nampak macam diorang yang nak jaga kita lebih kan. Maksudnya bukan nak jaga apa, nak dictate kita. Okay, kerana kita ada masalah yang akan sampai, yang di mana mereka akan cuba buat worldwide hacking, yang di mana dipanggil cyber polygon. Apabila dia buat worldwide hacking ni, nanti dia akan menukarkan duit kertas kita kepada duit cryptocurrency. Okay, yang dipanggil CBDC. Bila benda ni berlaku, implikasi dia kepada kita adalah kita akan menghadapi economic crash. Okay, sebelum kita pergi kepada diorang punya sistem. Kerana apa yang saya nampak sekarang ni, bukan sahaja harga sayuran ataupun harga barangan naik, tetapi mortgage ataupun perumahan pun tak boleh jual sekarang ni. Perasan kan? Jadi pada tahun-tahun yang sebelumnya, yang di mana economic crash tu berlaku, contoh 2008 dan 97 kan, dua-dua melibatkan mortgage. Kerana mortgage ni dibina atas dasar duit riba atau duit hutang. Lepas tu dijual pula kepada orang ramai menggunakan duit hutang, duit riba. So duit tu non-existent, dia kena bergerak laju. Orang yang berhutang tu kena bayar cepat. Kalau tak bayar cepat, dia akan cause inflation and deflation. Jadi bila dia cause perkara tersebut, maka ekonomi tu akan collapse. So setiap 10 tahun ada economic crash. Kali ni dia sampai 12 tahun masih belum ada lagi. Jadi kita kena expect yang tahun ke-13 tu kemungkinan, saya cakap kemungkinan, adalah tahun terakhir di mana kita menggunakan duit kertas. Sebab tu saya suruh anda simpan emas, simpan perak dan juga simpan harta. Jangan simpan duit digital. Kerana apabila mereka datangkan CBDC, iaitu cryptocurrency yang daripada central bank, apa yang dia akan buat nanti, dia lama-kelamaan dia akan link kripto tu kepada gold juga. Kerana duit kripto tak akan stable, and ekonomi sekarang pun tak stable. Jadi bila di link kepada gold tu, sesiapa yang simpan gold tu, okay, akan mendapat benefit. Itu kebaikan dia. Maksudnya kita still boleh menggunakan ada sedikit duit untuk beli barang-barangan. Okay? Masalah baru yang akan sampai nanti adalah apabila harga barangan atau harga sayuran atau harga crop semua naik, mereka ni, musuh-musuh kita ni akan datang dan kata kat kita yang kita perlu consolidate semua barangan ni, semua barangan keperluan ni, iaitu makanan-makanan ni, kepada satu badan, iaitu World Trade Organization. Ini bawah United Nations. So bawah United Nations ada beberapa agensi, iaitu WHO, WTO dan juga beberapa agensi yang lain, UN, NATO kan. Agensi-agensi ni dia ada beberapa fungsi mereka tersendiri. WTO, iaitu World Trade Organization, ialah organisation yang mengumpulkan barang-barang keperluan dan turn into commodity. Jadi bila harga barangan naik, diorang akan bagi alasan yang diorang kena consolidate benda ni ke WTO untuk control the price tu. Tapi sebenarnya dia nak enslave kita. So 3 ni masalah yang saya nampak yang akan berlaku. Jadi untuk kita habiskan kita punya topik hari ni, saya nak ingatkan lagi sekali, Al-Quran itu adalah satu kitab di mana ianya satu kitab teori. Rasulullah itu adalah yang mempraktikkan Al-Quran tersebut. Okay. Jadi kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus meneruskan perjuangan dia dengan mempraktikkan Al-Quran tersebut di zaman kita. Okey. Kerana kesilapan saya nampak, mereka melihat sunnah tu sebagai
sebagai satu huruf-huruf dan kata-kata. Tetapi apa yang realiti dia, sunnah tu adalah cara dia mempraktikkan Al-Quran tu di masa dia. Jadi kita kalau nak mempraktikkan Al-Quran tu, kita boleh tengok As-Sunnah tu sebagai contoh wisdom. Kita tak boleh praktikalkan sesuatu yang di mana di zaman di zaman baginda tiada perkara tersebut. Contoh teknologi, contoh Google, contoh Facebook, contoh ads, semua ni. Jadi kita kena belajar hikmah. Mungkin kita tak ada al-hikmah tu yang di mana yang Rasulullah diberikan. Tapi kita ada hikmah, maksudnya kita boleh menilai, kita boleh menghukum antara yang hak dengan batil. Ingat satu perkara ni. Korang takkan jadi orang yang follow sunnah selagi korang berjual beli dengan menggunakan riba. Kerana Allah dan Rasulnya memerangi anda semua. Bukannya kita nak kata yang kita harus tinggalkan 100%. Kerana apa yang Allah cakap, kita boleh simpan kita punya pokok dia je. Apa yang saya masukkan adalah perjuangan kita takkan habis. Dalam kita ada ad-din ni, kita tujuan kita untuk mendapat salam tu, peace. Hidup yang peaceful dengan cara hidup yang clean. Okay, Islam tu yang bagi kita cara hidup yang clean. Maka first thing yang kita kena buat adalah bersatu dalam kalimah tauhid tu dulu. Okay, dan jangan berpecah belah kerana perkara-perkara teknikal dulu. First, establish are you a Muslim or not. Kalau kau Muslim, kalau kau sebut la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka engkau adalah seorang Islam. Tak kira aliran apa. First thing yang kita kena buat, bersatu dulu kerana kita takkan menang lawan diorang selagi kita berpecah. Kenapa saya nak sampaikan ni? Sebab tajuk-tajuk yang seterusnya akan memperbincangkan tentang perkara ni. Dan ia ada kena-mengena juga dengan ekonomi, sistem ekonomi kita ni. Di mana mereka akan tekan kita sampai kita dah tak ada duit langsung. Dan kita hanya mengharapkan mereka. Dan kita menganggap mereka sebagai Tuhan, Ar-Razzaq kita. Kenapa? Sebab kita cakap, oh kalau tak ada diorang kita tak boleh buat duit. Kita takkan dapat duit, takkan dapat rezeki. Sedangkan rezeki tu kita dah mengaku daripada Allah. Dan again kita still nampak orang bergaduh pasal benda-benda teknikal lagi. Okay? Jadi saya nak ingatkan itu adalah perkara yang kita kena buat, iaitu bersatu atas tali agama, tali ad-din Islam, bukan agama. Jadi ingatkan saya rakan-rakan, kalau saya sebut Islam sebagai agama, betulkan saya kata Islam tu bukan agama, Islam tu ad-din. Kerana kalau dianya hanyalah agama, maka dia disebut millah of Islam. Jadi establish ad-din tu. Bukan tunggunya untuk disempurnakan oleh orang lain. Kita sendiri kena buat. Jadi usaha tu lebih penting daripada result. Jadi saya habiskan sesi hari ini dengan berterima kasih kepada rakan-rakan yang stay sampai habis dan cuba untuk memahami masalah riba ni. Okay? Walaupun mungkin explanation ni agak compress kerana saya pernah buat 3 video riba yang lebih detail. Tapi saya dapati orang tak faham. Okay. Jadi apabila orang tak faham, maka kita tak dapat nak praktikkan. Kerana saya nampak Islam tu praktikal. Jadi selepas kita present masalah tu, kita kena present solution dia. Jadi solution tu kita tak boleh terus kepada radical solution kerana Rasulullah pun semasa di Madinah dengan Banu Qainuqa, diorang yang membuat bisnes menggunakan riba kan. Rasulullah datang, dia buat bisnes dengan riba juga dan slowly dia ubah benda tu. Jadi kita kena ada usaha kerana tu kalau kita nak mengaku sebagai umat Muhammad dan kita nak mengaku Allah tu tiada Tuhan selain dia. Okay, jadi itu saja hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.